Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita bicara lagi, berkongsi ilmu lagi. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pagi ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pagi ini kita bicara sedikit tentang sempena awal Muharram, tahun baru. Bila tahun baru ni kita pun ada azam lah, ada cita-cita. Masuk je tahun baru, pasang azam, pasang cita-cita. Buat belum tentu, azam dah ada lah kan. Asal masuk je tahun baru, adalah azam, adalah cita-cita. Cuma buat je belum lagi. Tak tahulah bila nak buatnya kan. Semangat dah boleh tahan. Tapi nak buatnya itu kan. Nak buat, nak melakukan. Peristiwa hijratul Rasul ataupun awal Muharram ini, alhamdulillah umat Islam ingat semua akan mengadakan majlis. Masjid-masjid, surau-surau, habis semua pejabat, dia akan buat program awal Muharram. Tahun baru, masuk je tahun baru, dia buat program macam-macam lah, ceramah lah, apalah semua ada lah. Kan? Namun, peristiwa hijratul Rasul ataupun Muharram ini ada beberapa pengajaran, ada beberapa ibrah. Ibrah daripada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asas penghijrahan itu ialah kerana keimanan, ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Itu asas paling penting. Perkara yang paling penting kita ingat ialah asasnya penghijrahan Nabi SAW ialah tentang keimanan, ketakwaan dan cintakan Nabi SAW. Mana mungkin orang boleh berhijrah kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mana mungkin orang boleh ikut berhijrah kalau tak ada rasa cintanya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin dia boleh berhijrah kalau tidak ada ketakwaan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Tak akan berlaku penghijrahan itu. Tuan-tuan, kalau tiga ni tak ada. Tidak ada keimanan, kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul. Siapa nak tinggalkan anak bini?
Siapa nak tinggalkan harta benda? Siapa nak tinggalkan negeri? Kan? Siapa nak tinggalkan tu semua-semua? Kerana hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ketakwaannya kepada Allah itu tidak mungkin dia tinggalkan. Tapi kerana cinta itulah yang menyebabkan Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah daripada Makkahul Mukarramah. Jadi ibrah pertama kalau kita tengok yang disebutkan oleh ulama, antara ibrah pertama ialah pengorbanan. Betapa besarnya kita tengok pengorbanan Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum itu yang terpaksa meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah mereka, tempat membesar mereka ini, tempat bermain mereka, keluarga mereka, yang telah mengukir banyak kenangan-kenangan, yang tertentunya hingga kan kenangan-kenangan indah suka duka sewaktu berada di Mekah terpaksa ditinggalkan. Kita tuan-tuan nak meninggalkan sesuatu ini tuan-tuan amat sukar. Payahlah kita. Nak tinggalkan sesuatu tempat ni susah bagi kita tuan-tuan. Susah. Itu perlukan pengorbanan. Betapa dahsyatnya mereka ini yang sanggup ikut Nabi SAW, yang menyatakan demi Allah sesungguhnya engkaulah sebaik-baik bumi, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalaulah tidak kerana kaumku menghalauku, aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sebut demi Allah, kata Nabi, demi Allah sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi. Bumi Mekah lah sebaik-baik bumi. Mana mungkin orang nak keluar daripada tempat sebaik-baik bumi. Kita sendiri pun nak pergi. Walaupun sekarang tambang pun beribu. Tambang beribu pun sanggup nak pergi. Daripada 3,000 sampailah pergi umrah hari ini dekat 8,000 kan. Sanggup orang pergi. Nak pergi mana? Pergi Mekah. Kenapa? Apa istimewanya Mekah? Sebab Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, dia kata demi Allah, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik bumi Allah. Dan engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Hebat tak hebatnya kan? Nak tinggalkan bumi yang dicintai, bumi yang penuh keberkatan, nak ditinggalkan. Kenapa? Kerana perintah Allah. Kenapa? Kerana nak menegakkan dan mensyiarkan agama Allah. Ini tuan-tuan pengorbanan yang begitu dahsyat. Pengorbanan para nabi dan para sahabat dalam menegakkan Islam, dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hari ini nak tegakkan agama Allah, sanggup kok? Kadang-kadang payah tuan-tuan kan. Ini pertama. Ibrah pertamanya, pengajaran pertamanya kita tak nampak ialah mereka sanggup berkorban apa saja harta benda, meninggalkan anak, malahan bumi tercinta yang penuh diberkati oleh Allah, penuh dengan keberkatan, mereka tinggalkan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala perintahkan kamu kena berhijrah ke Madinah. Bumi ini tak sesuai bagi kamu. Kamu kena berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam menegakkan agama Allah, mengembangkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, pertama perlu ada pengorbanan. Kita nak ajak orang datang masjid, kita kena berkorban tuan-tuan. Pergi jumpa dia, pergi cari dia, pergi bertemu dia, susah kan? Kalau kita nak ajak orang pergi masjid, tak cukup dengan azan tuan-tuan. Laungan azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu tunggu orang datang. Tak cukup tuan-tuan kan. Kita belum ada pengorbanan yang begitu mantap tuan-tuan. Sanggup pergi ziarah dia orang, tuan, marilah datang masjid. Kita alhamdulillah masjid kita ini ada macam-macam kan. Ada kuliah, ada program-program yang kita buat, datanglah, marilah sama-sama kita berjemaah. Salat fardu bersama-sama kat masjid. Oh, susah tuan. Dan kita kadang-kadang jawab juga, takkanlah tak dengar azan kan.
Kita dah tulis jadual, dah ada jadual, baca lah kan. Takkan itu pun nak ajak lagi. Oh, macam-macam kita kata tak. Sedangkan, apa pengorbanan kita? Apa usaha kita? Kan? Apa usaha kita tentang nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang keduanya, ibrah pengajaran yang dapat dari peristiwa hijrah. Kecekalan tuan-tuan. Nabi SAW telah berdakwah di Mekah beberapa tahun namun. Yang menyahut dakwahnya hanya sedikit saja. Lahir di kota Mekah, berdakwah di kota Mekah, tapi orang Mekah tak nak ikut dia. Menjadi fitrah tuan-tuan. Menjadi fitrah. Ustaz tu lahir kat kampung tu, belajar kat kampung tu, sambung belajar kan. Nak ngajar kampung tu, orang kampung payah nak terima. Pasal dia ada sejarah dia kan. Siapa anak Haji tu sekarang dah balik dah kan. Bolehlah dia ngajar. Orang kampung tak datang. Siapa ngajar masjid bah? Anak, budak yang mandi sungai dulu tu yang, dia dah tahu sejarah kawan tu, tak nak dia pergi ikut. Pada tu dulu. Kan? Sejarah dia waktu budak-budak dulu. Tak nak orang kampung ikut. Fitrah dia macam tu. Orang kampung tak nak. Tapi kalau orang luar datang, ada orang. Benda yang sama ya. Sama ya. Dia macam dukun lah kan. Dukun pun macam tu kak. Orang kampung tak kenal, orang luar kenalnya. Orang luar jauh-jauh semua datang. Hebat dukun ni kan. Terkenal dia. Orang situ, sejak bila dia jadi dukun? Lama dah dia jadi dukun. Tak pernah dengar pun. Tiba-tiba jadi dukun. Dia orang macam tu. Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Lahir di kota Mekah, dakwah di kota Mekah. Tapi yang ikut dia sedikit sangat. Mereka yang beriman, kena tindas. Mereka yang beriman, kena seksa. Macam-macam cara mereka tindas, macam-macam cara mereka seksa dia. Tapi semua itu tidak mematahkan semangat Nabi SAW. Kita hari ini nak pergi berdakwah, nak ajak orang, baru orang jawab sikit je kan. Dah mula malas lah pun. Ajak pun bukan dia nak ikut. Dia cakap kita lagi ada. Lantak dia lah. Kita malas tuan-tuan. Kita baru buat, tak ada orang. Dah malas buat dah. Dah malas. Malas lah buat, tak ada orang. Berapa kali dah buat? Buat dah 2 kali. Baru 2 kali pun dah malas. Orang tak ada. Tapi Nabi SAW bertahun lamanya berdakwah di kota Mekah. Ada orang ke, tak ada orang ke, jalan terus. Dakwah terus. Kecekalan Nabi SAW. Kita hari ni kalau nak buat apa-apa program, contohlah program pengurusan jenazah, tak ramai yang datang, malah hebat. Itu besok orang bagi cadangan. Kita buat pengurusan jenazah, tak ada orang, siapa nak datang? Tak ada orang, malah. Buat je lah berapa orang yang ada. Kalau kita buat di mana orang, baik tak buat. Di mana orang yang datang, kita tak payah. Lepas tu yang datang tu pula yang nak meninggal besok lusa. Khusus jenazah kan macam tu kan. Khusus jenazah ni. Orang nak bagi khusus jenazah ni kan yang muda-muda kan. Yang muda-muda lah datang. Pelapis datang ni. Muda-muda datang kan. Ni yang tua-tua yang datang. Hari ni volunteer nak mandi jenazah. Jadi model nak mandi jenazah. Besok meninggal. Siapa nak jadi ni model nak jadi jenazah ni? Saya Ustaz. Boleh tuan? Boleh. Kita pun mandikan dia kapan katalah. Besok dengar-dengar dia meninggal. Tu aku malas tu kata dia kan. Kau tengok dia jadi model semalam dah meninggal hari ni. Yang muda-muda malas nak datang khusus jenazah ni kan. Sebab itu tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok yang menguruskan jenazah ni banyak dah orang tua-tua. Ya.
Yang muda-muda takut nak ngurus jenazah, tak tahu nak ngurus jenazah. Sebab bila datang kursus jenazah, orang tua-tua yang datang. Muda-muda tak datang. Yang muda-muda tak minat nak datang kan. Tak minat. Akhirnya bila mati mak ayah dia, dah menung kan. Saya nguruskan jenazah. Kadang-kadang tuan-tuan kan, ada anak. Besar-besar anak laki-laki. Kan? Kamu siapa? Anak dia. Kamu siapa? Anak dia. Ni anak dia. Okay, alhamdulillah. Mandikan bapak kamu Ustaz, kami mana tahu Ustaz nak mandikan. Tak apa, saya tunjuk. Takutlah Ustaz, dah takut pula dah. Mula tak tahu. Lepas tu takut. Dia tengok ayah dia meninggal pun dia takut, tuan-tuan. Tu bahaya. Kan? Saya baru ni ada satu jenazah meninggal. Saya kata macam ni lah, kita mandikan malam ni, besok pagi sebab kubur tak ada, besok pagi kubur siap, kita terus buat kubur. Dia boleh jawab apa? Nak mandi kat surau ke Ustaz? Mandi kat surau. Boleh tak simpan kat surau? Saya kata kenapa tak bawa balik? Kita dah mandi, kita hantar balik. Payahlah Ustaz. Dia kata, siapa nak tunggu kat rumah ni? Biarlah dia kat surau tu. Habis, kau nak tidur, kau suruh orang surau tunggu. Baik, jakal. Ayah dia meninggal pun dia tak nak tengok, tuan. La ilaha illallah. Ni ayah dia meninggal ni. Dia sendiri tak nak tengok muka ayah dia. Astaghfirullah. Tuan-tuan, saya kata kenapa tuan tak nak bawa balik? Ni jenazah bapak tuan. Tak apalah Ustaz, biar kat surau tak apa. Nanti dari surau terus bawa ke kubur. Padahal rumah dia dengan kubur tu dekat. Dia suruh letak kat surau. Dia tak nak bawa balik jenazah. Padahal saya katakan kita mandikan, kita kapankan. Semua siap, tak ada masalah. Bawa balik. Nanti tunggu subuh, lepas subuh tu kita pergi ke bumi. Tak nak dia bawa balik jenazah bapak dia. Lepas tu kawan saya tanya, kenapa tak nak bawa balik? Tak ada siapa nak tunggu. Habis kamu siapa? Takut nak tunggu. Bapak dah meninggal takut. Bapak hidup berani. Masa bapak hidup berani melawan kan. Masa bapak dah tak berani melawan, takut dah. Pelik manusia ni kan. Orang takut waktu dia hidup. Pasal dia boleh mukul kan. Ni dah meninggal takut. Dah kita ikat dia, 5 ikat. Pun takut lagi. Tak apalah, duduklah kamu baca Yasin, baca Quran. Pagi besok kena. Tak ada siapa nak tunggu. Kamu berapa orang kat rumah tu? Ada 3 orang. Habis tu, apa yang kamu takutkan? Tak apalah Ustaz, biar kat surau lah. Nanti orang surau boleh buat tahlil. Kamu buat apa? Allah. Ni tuan-tuan hari ni, anak-anak zaman sekarang lah kan. Payah tuan-tuan anak muda zaman sekarang ni. Buat agama ni tak nak berapa minat. Dia tak berapa nak minat sangat. Buat mandi jenazah, buat ngurus jenazah, tak berapa nak minat anak-anak muda. Kan? Jadi kita ni tuan-tuan tak tahulah. Dulu kecil-kecil anak kita lah yang mandikan dia kan. Dulu kita lah yang istinjakkan dia. Jadi kita ni dah tua-tua ni haraplah besok anak kita mandikan kita pula. Istinjakkan kita buat kali yang terakhir. Tiba-tiba anak tak sanggup. Tuan-tuan. Kan? Jadi, kalau kita tengok dalam usaha dakwah Nabi SAW, penghijrahan Nabi ni ada kecekalan. Bagaimana Nabi berdakwah, ya? Walaupun mereka ditindas, walaupun diseksa, tak ramai yang ikut, namun Nabi tetap tabah, terus tidak mematahkan semangat Nabi SAW. Ini tuan-tuan. Kita dalam bab agama ini menegakkan agama Allah, tidak ada istilah patah semangat. Tak ada istilahnya kita lemah semangat, patah semangat. Tak ada tuan-tuan. Dalam menegakkan syiar Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada istilah kata malah. Hilang semangat, hilang mood nak buat.
Kita jadi AJK kan. Orang komen macam-macam kan. AJK masjid ni teruk lah apa semua. Macam-macam orang komen. Kita pun malas lah ambil lah kan. Ndak aku lepas ni. Ambil lah. Ambil lah kat dia orang ni. Ambil dekat dia orang lingkup terus. Kan. Apa kita dapat? Patut kita pertahankan sebab kita nak menegakkan agama Allah, nak mensyiarkan agama Allah. Kita pertahankan itu bukan kita nak jawatan semata-mata, tapi kita nak menjaga rumah Allah Ta'ala. Kita nak jaga hak Allah Ta'ala. Orang pun kata, yalah benda baik ni mana ada orang tak kata, mesti ada orang kata. Walau baik macam mana pun, tuan-tuan buat kuliah hari-hari, tengok ada tak orang kata? Mesti ada orang kata ni. Tak ada kuliah pun orang kata. Sesekali kuliah pun orang kata. Aku tengok masjid kan, Bukit Pasir tu hari-hari kuliah. Tak tahulah aku. Tak bosan ke? Kan? Tak ada kuliah besok mesti kan? Dia kata masjid tu kan kuliah pun payah nak buat. Aku pun pening lah AJK ni apa dibuat. Kan? Jarang-jarang lah kuliah. Masa banyak buatlah kuliah ini sebulan 3-4 kali. Duit banyak. Jawab dah. Semua ada. Lepas tu kita pun dah menyampah. Banyak aku tak jawatan lah. Ambil lah kau. Ambil kat yang mengata-ngata itu. Langsung tak berkuliah langsung. Langsung tak ada orang. Lepas tu kita pun cakap. Dulu masa aku jaga. Kau cakap sangat. Hari ni kau jaga orang pun tak ada. Kenapa boleh buat apa lagi? Dia dah jaga. Dah jahanam masjid tu. Kan? Salah siapa? Salah kita yang lemah semangat. Kan? Kita patah semangat. Pasal orang kata-kata kita pun malas. Ambil lah. Hantarlah. Nak idea apa pun. Apa nak jadi? Rosak masjid tu. Kan? Siapa tanggungjawab? Kita terlibat sama tuan-tuan. Kita menyerahkan tugas kita ni bukan pada ahlinya. So itu tuan-tuan tak ada istilah orang marah lah, malas lah. Saya ustaz, ramai yang ngadu dengan saya. Bila hari pemilihan jawatan kuasa masjid, ramai yang ngadu dengan saya. Saya tak jawatan ustaz tahun ni. Malas ustaz, bising. Saya rasa kalau boleh mesyuarat hari ni saya nak tak jawatan. Kenapa tuan? Sabarlah. Kan? Malas lah ustaz, bukannya bergaji pun. Dia orang bising. Memang Nabi kalau fikir itu, aku berdakwah ini, apa urusan aku ni? Nak seksakan diri, nak tinggalkan tanah air, tinggalkan keluarga. Lantaklah kau. Islam tak akan berkembang. Jadi kita hari ini, jangan rasa kecewa, jangan rasa patah semangat. Nak menegakkan agama Allah, kena cekal tuan-tuan. Kena semangat. Nak menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangkan agama Allah, kita kena cekal. Sebab peristiwa hijrah mengajar kita Nabi SAW cekal dalam mengembangkan agama Allah. Baginda cuba cari ruang peluang untuk mengembangkan dakwah. Baginda pindah ke Taif. Jalan kaki, tuan-tuan bayangkan daripada Mekah nak pergi ke Taif. Kalau naik bas pun tuan-tuan dekat 2 jam. Jalan kaki tuan-tuan, Nabi pergi ke Taif jalan kaki untuk sampaikan seruan Allah, kecekalan. Kita nak datang masjid hari ni pun baru 300 meter. Pergi Mekah kan. Pertama orang pergi Mekah apa dia tanya dulu? Hotel jauh ke dekat? Kan? Tanya tu dulu kan. Pergilah ada ustaz buat package umrah kan. Package pun tanya, Ustaz, hotel dia dekat ke jauh Ustaz? Hotel dia dalam 300 meter. 300 meter, jauh juga Ustaz ya? Jauh juga tu. Yang dekat sikit tak ada Ustaz? Kan? Tak nak pergi masjid tuan-tuan. Baru 300 meter. Rasa jauh. Kita hari ni, kenapa tak pergi masjid tuan? Aku bukan tak nak, mesti jauh. Mana? Tu. Kereta ada gila. Memanglah kereta ada, tapi jauh. Aku kalau dekat, nak ke aku pergi kan.
Dekat pula rumah dengan masjid. Sebelah pintu je. Sebelah pintu pagar, masjid. Kan? Pintu pagar itu, pintu pagar masjid tu lah. Tuan, datang masjid. Dekat. Bukan tak dengar. Ustaz tu cakap pun dah terdengar kat rumah aku. Dia tak pergi juga. Pasal dekat pula. Pasal dekat pun tak datang. Pasal jauh pun tak datang. Oh, macam-macam alasan tu. Masya Allah. Tanya kenapa tak datang masjid? Jauh sangat. Yang dekat pula tanya kenapa tak datang masjid? Dekat. Dengar ustaz tu cakap. Allah. Tapi kita nak macam mana? Kita tetap sampaikan seruan ini, tuan-tuan. Nabi, bayangkan dari kota Mekah, tuan-tuan dah pergi Mekah, nak ke Taif, tuan-tuan. Tanah tinggi lah, macam Cameron Highland kan, sejuk. Orang Malaysia ni kalau dengar nak pergi Taif, ada package tu, umrah, 1 malam bermalam di Taif, memang nak pergi. Punya jauh tu, naik bas jauh. Nabi jalan kaki ke Taif, tuan-tuan. Mereka bukan saja tolak dakwah baginda, sebalik mereka melayan baginda dengan sebuk-buk layan. Pergi ke Taif kena baling pula, kena lontar dengan batu. Allahu Akbar. Yang dahsyatnya. Tapi Nabi tetap cekal, terus mengembangkan agama Allah. Kita hari ini kalau tak ada kecekalan, Islam tidak akan berkembang. Tidak ada pengorbanan, Islam tidak akan berkembang. Tidak ada kecekalan juga, tidak akan berkembang Islam ini. Sebab itu, Islam perlukan kecekalan untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW waktu ke Taif, dia bertemu siapa? Ketua-ketua kabilah. Musim haji, dan kata pada mereka, siapakah di antara kalian yang boleh membawa aku bertemu dengan kaumnya untuk menyampaikan dakwah? Sesungguhnya Quraisy telah menghalang aku dari menyampaikan kalam Tuhanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, aku nak jumpa lah ketua-ketua kau orang ni. Aku nak tanya. Siapa yang ketua engkau ni aku boleh bertemu, aku nak sampaikan dakwah. Aku nak jumpa dia. Kalau kita hari ni nak datang ke masjid, siapa pengurusi masjid, siapa ahli jawatan kuasa masjid, nak jumpa dia lah. Boleh tak mengajar kat masjid ni? Boleh tak ceramah kat masjid ni? Orang akan jumpa, itulah dah. Jumpa pengurusi, jumpa AJK. Pengurusi AJK pun bincang lah dulu. Nak tanya jemaah lah, tanya jemaah pula dulu. Tanya jemaah lah dulu. Jemaah okey ke tak okey ni? Kalau okey kita nak buat, kita nak panggil. Kalau tak okey kita tangguh dulu lah. Padahal kita nguruskan. Kita nguruskan, orang pun jumpa kita. Tuan, ni ada satu ustaz, dia datang nak ngajar lah kat masjid ni. Macam mana? Pengurusi kita nanti saya bincang dengan AJK dulu. Dah bincang dengan AJK semua setuju? Okey. Tapi kita kena tanya juga jemaah yang lain, dia okey ke tak okey. Berat. Berat. Kes macam ni kan. Benda baik, tuan-tuan. Nabi jumpa ketua dia. Siapa ketua? Aku ni nak bagi tahulah kan, aku nak sampaikan ajaran ni. Kan? Tak berani, tuan kan. Kita pun, kalau kita ni jadi AJK masjid, AJK surau kan, kita kena tegas buat keputusan. Ni keputusan ahli jawatan kuasa masjid. Memanggil ustaz ni, mengajar. Orang pun datang lah. Datang tengok ustaz ni kerah kan. Kerah ustaz ni. Gila. Tu tak boleh. Ni haram. Jumpa JK terus. Kan? Mesti. Nantilah ustaz ni ngarut. Menyakitkan telinga. Daripada sakit telinga baik kita berhenti kan. Pengurusi pun bincang. Okeylah. Kita pun berhenti ke ustaz. Berhenti ke ustaz tu. Masya Allah. Saya kata, kenapa tuan berhenti ke ustaz tu? Orang bising lah ustaz. Mana ada satu dakwahnya orang tak bising. Tak ramai yang bising ni tak bising. Melainkan ramailah yang bising, tuan-tuan. Janganlah risau. Tak berkenan itu, tak berkenan ini. Semua tak berkenan. Saya juga pernah panggil ustaz. Panggil ustaz ni. Ustaz,
Ustaz ni keras lah. Habis tu, cari lembut sikit lah Ustaz. Kan? Yang lembut lah sikit. Keras sangat. Ada ke berdakwah macam ni Ustaz? Ini kan dakwah ni Ustaz. Oh, dia syarah kat kita. Kita kata, okey lah. Tak apalah, saya panggil yang lembut. Cari yang lembut. Yang ni tuan-tuan tak ada datang. Saya panggil juga sebab ada orang yang nak dengar. Tapi yang saya panggil yang lembut pula. Panggil lembut lah. Panggil yang lembut pula lah. Komplain juga kan. Ustaz, apa lembut sangat ni? Aduh. Ngantuk Ustaz. Ini nak tidurkan orang macam ni. Mana pula aku nak buat lagi. Tapi ramai kat yang dengar. Memanglah Ustaz, dia orang ni apa Ustaz pun boleh. Saya tak boleh Ustaz. Lembut sangat. Ini buat lelap kan. Buat tidur je ni kan. Tak apa. Tuan datang yang keras je. Yang lembut tak payah datang. Tak apa, Ustaz ni kekal. Kan? Kita panggil pula yang tua punya. Payahlah panggil Ustaz tua-tua lagi senang. Kan? Yang baca kitab akan dikau akan daku punya tu kan. Panggil kan. Komplain pula dah. Aduh, tak ada yang muda Ustaz. Kenapa tuan? Tua sangat. Aduh. Dengar tak dengar suara. Carilah yang muda sikit Ustaz. Mana Ustaz pun. Komen pula. Tak, yang muda pula lah. Yang tua kekal kan. Pilihan. Ada choice lah. Menu banyak. Nak Ustaz keras malam ni. Nak Ustaz lembut malam ni. Nak Ustaz tua malam ni. Panggil Ustaz yang muda sikit. Muda-muda semua. 26, 27 keluaran baru keluar punya. Alah, muda sangat Ustaz. Betul ke dia ilmu? Dia pula komen, betul ke dia ilmu? Push, aku cakap. Ustaz ni kot mengaji ni. Ya ke dia ilmu ni Ustaz? Muda sangat Ustaz, budak lagi lah nama. Panggil yang muda salah, panggil yang tua salah, panggil yang keras salah. Panggil yang lembut salah. Tak tahu apa yang dia naknya. Itu komen pula, Ustaz ni serius sangat. Tak ada lawak langsung. Aduh. Boring lah. Panggil lah yang lawak sikit. Panggil pula yang lawak. Lawak pula komen juga. Alah Ustaz. Ni raja lawak ke apa ni Ustaz? Kita nak mengaji. Mengaji pula. Pening jadi AJK ni cerita je bergusi. Jadi AJK ni kan. Pening kalau mikir jemaah nak macam ni, jemaah nak macam ni, jemaah nak kan? Semua dia nak ikut tuan. Kan? Macam-macam pattern Ustaz nak kena panggil. Kan? Orang tak ada. Kan? Jadi kalau kita tak cekal lah tuan-tuan kan, banyak ragam lah kau ni kan, ambil lah semua, malah aku lah. Kau panggil lah sendiri kan. Kadang terfikir kat lah mati macam tu kan. Bila dah kena macam ni. Okay, betul lah. Payah lah orang sini kan. Oh, panggil ni lah, itu lah, ini lah. Ingat aku banyak masuk kan nak buat ni semua. Kau buat lah. Alah aku. Jadi macam tu tak? Jadi balas. Nabi SAW kalau buat macam tu lah kan. Semua tak kena, kau lantak kau lah. Aku nak ibadat aku je, lantak kau lah. Aku dakwah pun kau kena ikut. Jahannam Islam ni. Tapi kerana kecekalan Nabi SAW, Nabi terus juga berdakwah. Allahu Akbar. Hebat pengorbanan Nabi SAW dengan para sahabat nak kembangkan Islam. Sampai kat kita, kita tak jaga Islam ni betul-betul. Bersusah payah, diseksa, didera, bukan takat caci maki, nak kembangkan Islam. Islam berkembang elok sampai kat kita, kita tak jaga tuan-tuan. Apa perasaan Nabi SAW? Kita tuan-tuan, sebagai bapak kan, punyalah cari dulu kan, nak besarkan anak-anak, cari harta banyak semua. Sampai kat anak kita, dia tak jaga apa yang kita dah cari. Kita berhempas pulas dulu waktu susah. Waktu tak ada apa tuan-tuan. Kita pun carilah buat rumah.
belilah aset tanah sebagainya, adalah macam-macam kan. Datang anak kita, kan, dia tak jaga. Suka-suka hati dia je. Nak jual, nak apa macam. Anak tak hargai. Nabi sampaikan kena dera, kena seksa. Para sahabat kena dera, kena seksa. Kembangkan Islam. Syiarkan Islam. Kan? Islam paling tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih ketika itu. Orang tengok Islam, gerun orang tengok kehebatan Islam. Sampai kat tangan kita Islam itu, kita diinjak-injak ya tuan-tuan. Allah. Sedih Nabi. Aku bertungkus lumus, mengalirkan darah. Bukan takat peluh, mengalir darah pun mengalir. Tiba-tiba sampai ke umat aku ni. Orang tak semayang pun kita tak kisah. Orang tak tutup aurat pun kita tak peduli. Orang buat maksiat pun kita tak ambil kisah. Allah kata Nabi, aku berusaha bersusah payah kembangkan Islam. Aku hancurkan semua maksiat ni. Jahanam ke semua ni kan. Sampai kat kita, gagal kita nak jaga Islam. Tuan-tuan, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita tengok tuan-tuan, penghijrahan Nabi penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kecekalan untuk nak syiarkan agama Allah, nak kembangkan agama Allah, nak sebarkan agama Allah. Tapi sampai kat tangan kita, kan? Islam boleh dipelekehkan, Islam boleh diinjak-injak, kan? Islam boleh dipersenda-sendakan. Allah, sedih Nabi SAW. Sedih tuan-tuan. Ya. Kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi SAW ini tuan-tuan. Kemudian ibrah yang seterusnya kalau kita tengok, di mana kesetiaan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekeluarga yang mana terselah dalam peristiwa hijrah yang penuh sejarah. Manakala Nabi SAW memberitahunya, aku diperlihatkan negeri hijrahku, tempat yang banyak kurma yang dikelilingi dua bukit yang besar. Abu Bakar As-Siddiq terus membuat persiapan untuk berhijrah. Nabi SAW berkata kepadanya, tunggu dulu, aku berharap akan diberi izin kepadaku untuk berangkat. Ketika Nabi SAW nak berhijrah, bagi tahu Abu Bakar. Abu Bakar dia kata, aku ni Allah Ta'ala perintahkan, diperlihatkan negeri untuk aku kena berhijrah ke situ. Ke mana? Ke Yathrib. Sayyidina Abu Bakar kata, okey, tak ada masalah. Kita buat persediaan, buat kelengkapan untuk berhijrah ni, tak ada masalah. Nabi kata, sabar lu. Perintah belum datang. Perintah suruh berangkat belum. Cuma bagi tahu je, kamu akan berhijrah, tapi tak tahu bila. Maka Abu Bakar radhiyallahu menanti dengan harapan akan menemani Rasulullah SAW. Sanggup nak teman Nabi SAW. Beliau tunggu selama 4 bulan mempersiapkan 2 kenderaan yang dimilikinya. Satu untuk Nabi, satu untuk dia. Sebab Nabi kata, kita akan berangkat ke satu tempat penghijrahan. Tunggulah, selama 4 bulan tunggu. Bila Rasulullah SAW bagi tahu bahawa baginda telah mendapat keizinan untuk berhijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti tidak percaya bahawa beliau mendapat penghormatan menemani baginda, sehingga beliau menangis kerana terlalu gembira. Seronok nak ikut Nabi. Tak apa ya Rasulullah, aku teman kau. Kegembiraan nak ikut Nabi SAW berhijrah. Kemudian Aisyah kata apa? Demi Allah, aku tidak pernah tahu sebelum ini ada orang yang menangis kerana gembira sehinggalah aku melihat ayahku Abu Bakar menangis pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Sewaktu penghijrahan Nabi, Abu Bakar kata, tak apa ya Rasulullah, aku teman kau ya Rasulullah. Kerana seronoknya Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Kerana seronok sangat dapat teman Rasulullah SAW. Penghijrahan Nabi SAW. Jadi ketika dalam perjalanan, Abu Bakar ni berjalan di hadapan untuk memastikan tidak sesuatu yang membahayakan baginda SAW. Abu Bakar pun jalan dulu, Nabi ikut belakang. Sebab tujuan Abu Bakar ni ialah
kok ada benda-benda yang menghalang Nabi, mana dia dulu hadapi sebelum Nabi. Jadi, dia kata, bila sampai satu pintu gua, beliau berkata kepada Nabi SAW, tunggu sebentar, wahai Rasulullah, biarkan aku membersihkannya untukmu. Sampai satu gua nak masuk ni, Rasulullah kau duduk jap, bagi aku bersihkan dulu. Takut nanti kau ada binatang-binatang ke apa ke dalam gua ni. Ini persahabatan, tuan-tuan. Mendahulukan sahabat, memuliakan sahabatnya. Kalau bersahabat, kita kena muliakan para sahabat kita. Abu Bakar kata, tunggu ya Rasulullah, biar aku masuk dulu, biar aku bersihkan dulu sebelum kau masuk. Ya? Ini persahabatan. Maknanya mendahulukan para sahabat. Kemudian, ibrah yang seterusnya ialah sebelum berhijrah. Nah, hijrah ni membuatkan kita satu perancangan yang rapi dan tersusun serta pembahagian tugas dengan teliti. Sebelum berhijrah, sebelum berpindah, sebelum nak buat apa pun kena ada persiapan, tuan-tuan. Nak beribadat, ada persiapan. Sebelum solat, ada persiapan yang perlu dijaga. Sebelum menunaikan haji, ada persiapan. Bukan main pergi je, tuan-tuan. Nak semayang, terus semayang. Tak. Ada persediaan. Ada persiapan yang perlu disiapkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebab itu hijratul Rasul nak ceritakan, nak berpindah perintah Allah, aku kena jaga, buat persiapan rapi. Kita nak beribadat, macam mana, tuan-tuan? Nak semayang, persiapan rapi dia apa? Kena ada ilmu, kena faham betul-betul. Nak pergi haji, mesti ada persiapan ilmu. Bukan seronok nak pergi haji, persiapan tak buat, persediaan tak buat, tiba-tiba dapat pergi haji. Ilmu tak ada, tapi duit banyak. Wah, tak dapat pergi haji dengan tabung haji, kita pergi package lah. Kita ambil package yang mahal, 200,000. Dah tentu dia bagi pergi punya kan. 200,000 nya package ambil. Oh, sekarang ada package, tuan-tuan, 200,000 punya package. Tak ramai orang Malaysia yang pergi 200,000 ni, 10 orang je. Ini orang tertentu yang pergi package 200,000 ni. Saya tak tahu lah 200,000 ni tawaf berapa kali, naik unta ke, apa sa'i dia naik kuda ke, tak tahulah. Tapi 200,000 lah dia punya package. Dulu, masa saya dulu, package paling mahal pun 120,000 ya. 120,000 lah. Cuma beza dia makan 24 jam tu je lah. Tawaf sama 7 kali. Sa'i pun sama. Semua sama. Melontar pun sama. Tak ada package 120,000 dia tawaf naik kereta ni. Mahal tu je. Ni package 120,000. Patutlah naik kereta tawaf. Tak ada. Jalan kaki betul. Jalan kaki betul. Kan? Kalau tak pun naik skuter tadi tu. Kan? 120,000, 220,000. Bila kita tegur, dia kata, yalah dia mampu, biarlah. Ini bukan masalah kemampuan. Kalau kau betul mampu, kau tanyalah orang yang tak mampu tu. Kau bantulah dia. Tuan tak mampu kan? Jom ikut saya pergi haji. Bukan kau guna 200,000 duk bangga kau orang. Betul, tulis dalam Facebook. Kan? Pergi haji package 200,000, 150,000. Ni kenapa? Kalau kau memang dah mampu, okey kau bawa keluarga kau, kaum kerabat kau, mak kau, ayah kau, pak saudara kau. Ni apa pasal tak pergi haji lagi ni? Tak mampu, kau lain lah, kau banyak duit. Jom pergi, saya bawa. Ni? Dah, aku macam ni punya kerja nak pergi macam mana. Bertahun nak ngumpul duit. Dah, pergi, jom. Pergi ikut aku. Tu baru betul, ini dah. Bangga 200,000. Saya tanyalah kan. Bila kita bawa pergi haji, saya tanyalah. Ni haji 200,000 ni dia punya ganjaran macam mana kan? Confirm mabrur ke? Atau tak? Dia macam ambil lesen lah. Kalau bayar banyak ni, confirm lulus ke tak lulus? Yang ini confirm lulus. Yang ini belum tentu lulus. Dia macam tu lah kan. Pergi haji, naik, bawa package 200,000. Confirm mabrur ke? Takut-takut confirm Marlboro ya. Mabrur belum tentu. Kan? 200,000 tuan macam package. Masya Allah. Kita ni kadang-kadang tak faham tuan. Nak pergi haji, nak buat ibadah.
Bukan untuk nak menunjuk, bukan nak riak, bukan nak sombong, bukan nak membanggakan diri. Kan? Kalau memang dah rasa kaya sangat, banyak duit sangat, alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki. Alhamdulillah. Tuan nak pergi haji? Belum. Jom. Tuan? Belum. Jom. Tuan? Belum. Jom. Pergi haji. Saya bawa. Kan? Ini dah. Pergi haji. Bagi tahu saya, Ustaz, apa package yang paling mahal kali? Ush, cukup. Kenapa tuan? Saya nak pergi package yang paling mahal, selesa. Saya tak nak sempit-sempit, saya tak nak. Kau ingat tu rumah aku. Yeah. Tu yang pergi package tu tidur kat Mina tak nak tu. Kita mabit di Mina. Dia tengok Mina serabut ni kan. Aduh. Takkan nak mabit kat sini, Ustaz? Nak mabit sini lah. Alamak. Ustaz, tak boleh, Ustaz. Tidur Mekah lah, Ustaz. Tidur hotel lah. Tapi nak kena keluar tengah malam lah, tuan. Kita meninggalkan mabit ni tak boleh. Lepas tengah malam baru boleh. Lepas tengah malam, mana ada kereta nak pergi. Balik jalan kaki lah. Gila jalan kaki tu. Kita keluar sekarang lah. Kalau keluar sekarang, ni wajib haji ni, tuan. Meninggalkan mabit nanti bayar dam. Dam pun dam lah, nanti kita bayar lah. Dam pun dam lah, nanti kita bayar. Apa dah hal kan? Ini wajib haji je, haji tetap sah. Cuma bayar dam aja. Tapi tuan, berdosa meninggalkan wajib haji dengan sengaja. Tapi tak batal kan? Memang tak batal. Habis tu, jom. Kau nak pergi haji ke? Kau nak pergi haji ke nak pergi sonok-sonok? Masya Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu nak buat apa pun ada perancangan. Pertama, perancangan ilmu kena ada. Kena cari ilmu betul-betul. Aku ni nak buat ibadat, nak pergi haji. Ilmu dah ada ke belum? Aku faham ke bab haji ni kan? Aku faham ke bab sa'i, bab tawaf, bab melontar? Atau tak faham? Tak faham nak pergi haji macam mana? Persediaan rapi tak buat. Tiba nak buat ibadat. Nak semayang, tapi perapian tak ada. Perancangan tak ada. Apa pun yang kita nak buat, mesti ada perancangan, tuan-tuan. Persediaan kena ada. Pasal itu, peristiwa hijrah Nabi SAW dilengkapi dengan pengorbanan, kecekalan, ketabahan, kemudian disiapkan perancangan yang rapi. Kita tengok pula penghijrahan Nabi, nak cari sahabat yang baik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi hari pun dah 7.20, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah. Banyak ibrah daripada penghijrahan Nabi SAW. Ibrah itu dekat kita, tuan-tuan. Kita nak Islam tertegak, kena ada pengorbanan. Kita nak Islam tu disiarkan, kita ada kena kecekalan. Kita nak buat apa, perlu ada sahabat. Tak boleh buat seorang-seorang. Kita nak buat apa pun, kita mesti buat persediaan yang rapi. Ini, tuan-tuan. Penghijrahan Nabi SAW mengajar kita ke semua ni, tuan-tuan. Banyak lagi penghijrahan, banyak lagi dia punya ibrah pengajaran yang ada, tuan-tuan. Baru kita boleh berjaya, boleh menuju kejayaan, mengembangkan agama Allah. Apa saja yang kita buat, baru boleh berjaya. Kalau ada ke semua ini. Tapi kalau kita hanya ada cita-cita dan semangat semata-mata, tak ada persediaan, tak ada pengorbanan, tak ada kecekalan, boleh lafaz je lah, semangat nak buat. Semangat nak buat. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-tuan di lain waktu. Mudah-mudahan kita sambung lagi di akan datang tuan-tuan. InsyaAllah. Dan sebelum tu tuan-tuan, pagi ni saya ada bawa penawar mata daripada air zam-zam. Siapa nak penawar mata, ada masalah mata, kecuali buta lah. Buta tak dapat nolong lah. Ada silau ke, rabun ke, ada masalah selaput mata dan sebagainya. Ada satu ustaz ni dia buat air zam-zam, dia ruqyahkan air zam-zam ini. Siapa nak, tapi pedih lah sikit, dia pedih sekejap lah. Air zam-zam, dia kena amalkan, menitikkan air zam-zam dengan macam air mor tu,
malam-malam dan pagi-pagi. Siapa nak cuba boleh cubalah. Sebotol tu harga dia RM20. Tuan-tuan nak ada dalam kereta. Ni bagi orang-orang yang ada masalah mata lah, bawa kereta silau malam, nak baca Quran pun kelabu-kelabu kan. Bila dah kelabu, 3 kali kelabu, lepas tu tutup lah kan. Sadaqallahul azim lah kan. Dah tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja tu nak sadaqallahul azim tu. Kan? Tu nak sadaqallahul azim lah tu kan. Sebab dah tak apa nak nampak tulisan. Kan? Kadang-kadang kita baca Quran, yalah bila tak nampak tu yang malas nak baca kan. Tengok nombor telefon pun tak nampak dah kan. Tengok nombor telefon pun berbelang-belang, macam mana kan? Jadi tuan-tuan, siapa ni usahalah, bukan mesti baik. Usaha dan ikhtiar serta doa. Kan? Siapa nak dalam kereta kan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.